Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua yang menonton video YouTube saya ini bersama saya Hakim Said Nasir. Okey, jam sekarang menunjukkan jam 5 suku pagi lah. Memang siapa yang menonton YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk banyak lagi. Okey, pagi ni mungkin dalam pukul 9 atau 10 pagi saya akan pergi ke Paradigm Mall untuk saya reaction saya buat mengenai barcode ni yang saya dah malam tadi saya dah cetak, mengenai yang ada tak sesiapa yang ada YouTube channel apa ni, YouTube account ke tak saya. Anda boleh follow saya di YouTube channel untuk melihat reaksi melihat reaksi apa ni, orang ramai mengenai saya membawa barcode ni di tempat orang tu. Dan untuk pengetahuan saya dapat email untuk saya mencari mungkin dalam 1,000 orang. Sambil saya pergi ke mana ni, pergi Paradigm Mall, nanti saya akan pergi ke saya akan cuba buat yang terbaik lah untuk pergi ke sana untuk apa ni, melihat reaksi mereka sambil kita bagi maksud saya subscribe YouTube saya ni. Saya akan bertanyakan soalan mengenai lanjutan PKPP hingga ke akhir tahun untuk tahun ni, dan insyaAllah saya akan cuba tanya pada mereka lah mengenai reaksi beliau tu. Okey, nanti kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okey, selamat pagi semua. Sebelum saya nak pergi ke Paradigm Mall ni, kita akan cuba check dulu suhu saya ni berapa yang ada. Sekarang ni ke 61. Mana tahu okey je. Cuba tengoklah apa yang ada. Wah, ada berapa. Kita tengok dulu mana ada. Barang-barang ni banyak juga tu. Bang? Oh bang. Mana orang ni? Dekat sini ada jual ni tak? Tali lapia? Tali lapia? Ni dah ada dah. Okey. Ni berapa satu ni? Ya betul. Ya betul, RM3.20. Tak berapa. Okey. So, dah kita dah letak dah barang dia. Berapa semua? Lepas tu dah dapat bayar dah, kita akan pergi. Tapi sebenarnya kalau kita nak pergi ni Paradigm, tapi masalahnya nak pergi ni kat Dewan sana tu. Tak apa, insyaAllah saya akan cuba buat terbaik. Dia akan pergi. Okey, sama. Okey, dah siap tebuk lubang. Sekali kita nak kena ni. Lepas tu dia kena ni masuk lubang satu, lepas tu masuk kedua lubang. Okey, dah siap. Lepas tu kita nak kuah dah. Okey, okey, jumpa lagi ya. Okey, lepas ni kita akan berangkat ke pameran dekat Dewan Bandaraya Kulai lah, untuk kita akan pergi. Okey, sekarang saya berada dekat Dewan Bandaraya Kulai untuk apa ni, majlis yang berpraktis tu. Saya tak tahu apa majlis tu, tapi saya lupa semalam apa yang majlis tu. Kita akan tengoklah suasana dekat sini. Okey guys, sebelum saya nak pergi Paradigm, saya tengoklah suasana mereka berada tengah masak lagi. Tapi kita tengoklah dulu, ada lebih kurang tu. Sekarang memang ada tempat mushaf. Wah, saya cuba tengok dulu. Assalamualaikum. Boleh masuk Boleh. Okey.
Ini ada buku-bukunya. Yayasan Restu. Okey. Daripada mana? Ada Yayasan Restu Komplek Nasyur Quran, Oh. cetakan Al-Quran. Oh. Jadi yang kita display ni baru permulaan lah. Okey. Kita akan produk-produk daripada Nasyur Quran. Okey. Silakan tengok. Okey. Okey, kawan-kawan tengok barang-barangnya. Ada kad apa? Memang cantik. Ini apa ni? Oh, terima kasih. Ini apa? Ini buku Yasin, himpunan zikir. Oh, ni kalau satu berapa ni? Yang ini berapa? Yang itu cuma. Cuma. Ini lagi. Boleh lagi. Oh, cuma yang masih tak ada beg ke? Ha? Tak ada beg? Ada. Ada beg. Beg. Ada beg? Beg plastik. Beg plastik. Kena cari dulu lah. Sekejap baru set up. Oh, tak apa. Apa kita bagi terus lah. Apa dah ni? Masih. Alhamdulillah. Dari mana lah? Ha? Dari mana? Daripada Kulai, Sinilah. Kepasawi. Jangan lupa nanti kalau nanti saya upload, jangan lupa subscribe YouTube saya, Hakim Syed Nasir. Oh. Ada name card? Ha? Ada name card? Tak ada, cuma tengok rakan kita, rakan-rakan daripada yayasannya ni tengah rakam. Rekod. Nanti saya akan buat ni lah, upload balik video ni. Oh, kita akan tengoklah suasana. Wah, ni suasana dia. Saya hari ni nak buru 100,000 orang. Oh. Jadi kita ni menghidupkan balik budaya penulisan Al-Quran yang dah semakin dilupakan sekila ada teknologi pencetakan Al-Quran. Kita hidupkan balik seni penyalinan Quran dengan tangan. Okey. Dan kita ada banyak produk lah. Produk hasil tempatan. Okey. Ini semua hasil tempatan. Okey. Yang ni apa ni? Yang ni juz Al-Quran yang dibagi kepada satu juz. Okey. Saya sepatutnya nak display lagi, minta maaf. tak apa. Sepatutnya saya nak pergi ke Paradise untuk sebab kat sana ramai orang, tapi disebabkan ramai apa ni? Sebabkan ada majlis ni, cepat saya dekat sini. Tak apalah. Wah, terima kasih berkat datang awal. Okey. Oh ni. Okey, semua siapa yang nak kontak brother kita siapa ni? Arif Azamuddin bin Roti, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Anda boleh perlukan ni. Okey. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wah. Kita tengok suasana beliau berada dekat Dewan Bandaraya Putra. Saya memang terbaiklah. Memang terbaik. Ramai rakan-rakan yang berada dekat sini dan kita akan cuba yang terbaik. Jumpa orang ni. Kita bersama dengan YB Tosrin. Assalamualaikum. Apa khabar? Ada majlis apa ni? Ada majlis apa? Hari terbuka Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Okey. Wah, ni suasana ni kat sini Masih kita jumpa lagi. Okey, kita akan cuba. Saya akan cuba scan ni. Okey. Kena point nanti saya akan scan balik. Sekarang ni kita dah scan. Dia akan bagi masih dan breakfast untuk pagi. Tapi dah makan dah pagi tadi, tak apa. Masih. Ama. Okey. Wah. Suasana. Wah. Wah, suasana. Dan bukan salah mak bapak saya. Sebab itu adalah pilihan saya sendiri. Wah. Saya dilahirkan dalam keluarga yang orang cakap kita ada kata tahu ke mana tadi? Kali? cukup segala-galanya. Ada jualan Yadin. Ada buku sekali. Wah. Baiklah. Saya mula berubah, maksudnya titik tolak pertama perjalanan saya. Wah, suasana dekat sana. Baiklah. Kita ada Yayasan Sejahtera Kulai. Memang terbaik ni. Ada orang. Kita ada Bank Islam, memang terbaiknya. Dia ada sokongan. Kita ada pejabat Kadi Daerah Kulai dan memang terbaiklah tempat ni.
Boleh masuk? Saya Okey. Masuk sana je. Wah. Masih masuk dalam ni Ini template promosi tabung khairat Okey. pembinaan masjid daerah Kulai yang baru dah. Okey. Okey, masuk dalam ni dalam plastik. Sama. Wah, anda boleh tengoklah suasana dekat sini. Ni ada pameran, ada gambar-gambarnya. Inilah masjid yang akan dicadangkan dekat ni. Doktor kata saya boleh jalan 70 Jabatan Pendakwaan Syar'i Johor. Masa tu pun saya tak sedar diri lagi. Ini kita akan tengok suasana di mereka. Ada pakaian. Saya berpengalaman Kecil. sebelum berhijrah ke Johor. Saya bekerja Tengok, di Kuala memang cantik. Wah, ini pakaian syariah dalam mahkamah. bahagian penerbitan Memang terbaik lah. dan unit Ini gambar-gambar je. InsyaAllah memang terbaik lah. Okey, sebelum ni saya memang orang kata kalau kita Ini section berkaitan statistik. Ini kod je. Memang terbaik ni. kalah InsyaAllah buat terbaik lah nanti. orang kata kalah kan Dia akan buat terbaik. Tapi kita tengoklah. income kita lebih. Yang ni adalah Kolej Pengajian Islam Baru saya Madrasah. berfikir sebenarnya Allah dah bagi saya hin untuk saya berubah, untuk saya kembali ingat dia, kembali ke jalan dia, tapi saya masih lupa. Dah lupa dah Yang semua. ni ke apa ni, Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Bangkit selepas orang kata apabila saya Wah, menarik betul. tapi Allah sentiasa nakkan orang-orang yang bantu saya. Wow, cantik baju batik. Kita jumpa. Wah, baju batik. Pakai batik. Aduh. Inilah pameran-pameran. Ini baju pelajar sekolah agama. Baju baik punya. Dan kita ada apa ni? Ada mulai Imanul Amal Asas An-Najah. Iaitu sambutan Jubilee. Oh, Mahat Johor. Okey. Oh, purple. Cantik ni. YouTubers ke? Yes. Okey. Kalau nak scan. Okey dah. Okey. Sekarang ni kita ada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Ada buku pegawai, ada kehakiman. Boleh. Masih. Wah, ini adalah statistik kes pencarian. Woi, biar betik 2020. Ya, betul. Masih PKP ya. Masuk KP. Apa punca paling tinggi? Selayan bulan 3 bulan Mac je. Oh, yang paling tinggi setakat bulan tu ialah 850. Bayangkan. Okey, ya Ini Allah. mahkamah-mahkamah dia. Okey. HQ je kami sini, HQ. Oh, SQ mana? Oh, ni saya pernah lalu ni. Memang cantik ni. Memang terbaik lah tempat-tempat ni. Mungkin ni memang kita terbaik lah untuk kita buat tu. Terbaik ni. Itu. Terbaik lah. Okey, Ustaz nak saya cerita sebelum ke selepas? Boleh sebelum Sikit. Sebelum dulu. sikit. Kemudian Sikit. Okey, dulu saya yang berperwatakan lelaki, berpakaian lelaki, dan saya berkawan dengan lelaki dari kecil sampai besar. Itu yang membuatkan saya selesa Ni sebagai kita ada lelaki. wakaf zakat Jabatan Agama Saya Johor. kahwin pun saya kahwin juga. Baik. Tapi benda tu memang seronok. Tapi orang kata apa setakat di dunia. Johor Toiban. Hidup orang kata apa selepas habis sekolah, lepas belajar Terbaik tu. saya bekerja. Terbaik. Orang kata pun saya diberi macam mana? Diberi yang kelebihan dengan wang ringgit. Maknanya saya bekerja mewah. Hidup saya mewah. Kemewahan lah. Saya diberi kemewahan. Yang ni adalah akta buku 19 akta makanan 1983. Memang terbaik lah ni. Saya melupakan. Bukan orang kata apa, macam mana cakap? Boleh, Saya boleh, melupakan. Walaupun sebenarnya saya Okey. tahu. Allah tu ada, saya kena solat, saya kena puasa. Ni saya kena kad-kad kena dia semua. Saya untuk tak pengetahuan buat. tu. Lepas tu sampai satu tahap saya kata, alah, Ha? aku buat pun Allah bagi juga apa yang aku nak. Saya boleh Okey, makan masih. sebubat, saya boleh orang kata apa, saya pergi melancong satu dunia.
saya boleh pergi buat apa pun. Sedangkan masa tu saya tak ingat Allah. Itu tapi walaupun saya nak, saya Okey, kita dibagi balik. aku yang mana Ini saya majlis agama Islam. Ada kecing kat kawan ni. Macam cantik ni. Sebab ni memang tahu. Saya rasa walaupun gaji 30,000 sebulan sekalipun, saya tak pernah rasa cukup. Saya rasa macam orang kata dia benda yang asal dia bagi nama tapi orang kata gaji 30,000 sebulan pun saya rasa macam setiap bulan tu saya masih ada masih sama satu tahap yang orang kata padahal duit ada. Dia bahagian pengurusan masjid. Wah, ini masjid Sultan Bakar ni. Lepas Cantik juga tempat ni. saya berniat untuk berkeluar secara rasmi yang saya mengambil keputusan untuk balik ke Johor. Semua saya siapkan masa tu saya tidak apa. Buku saya dah jual. Kita ada bahagian undangan syariah. Assalamualaikum. Ni bahagian undangan syariah kan? Ni buku, ni borang. Okey. Kalau ini untuk daftar ICR. Okey. Okey. Jangan lupa subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir. Apa ni? Ni nanti saya akan rakam. Boleh ni? Boleh. Percuma saja. Ini adalah apa ni kad ni kad main NCR ni kad akad nikah lelaki dan perempuan yang dibawa Selia Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ya, kat tepi. Tengok. Kalau anda tengok main NCR dia ada kelebihan. Nombor dia ada nombor syarikat, nombor suami, nombor kad menala, nombor isteri, nombor kad menala, tarikh akad nikah, nombor daftar nikah, nombor siri SPN, pejabat pengeluar dan tarikh disuarakan. Dan ini ada peraturan-peraturan yang digunakan ni. Memang agak terbaiklah untuk malam ni. Jauh sekali. Mak saya sudah solat. Saya ambil je wuduk, masuk bilik air, basah-basah tangan, semua basah muka, saya masuk bilik, saya baring main handphone. Nanti mak saya tanya, "Oi, dah sembahyang?" Dah. Itu dululah. Itu dulu. Ini adalah Tapi buku bila 40 orang hadis. kata apa, Ini ada saya buku mula 40 balik hadis yang belajar ada orang dikarang oleh Mufti Negeri Johor. Memang Ini edisi ke berapa ni? Ambil kain songkok dengan kain plekat suruh makan jadi Edisi imam. ke berapa? Dia suruh saya jadi imam. So saya masa tu saya dah start malu. Saya terus bangun, ambil telpung, saya terus sembahyang dengan dia orang jemaah. Islaman dengan Tu kira macam jalan yang mula-mula saya ini ada balik solat. buku Yasin. Saya start balik cari Allah, saya belajar Ini balik. suasana Orang kata dia. apa, walaupun dulu kita Dan malam nanti saya akan buat konten kat mengaji YouTube. nombor satu. Tengoklah, buat terbaik. Kak. Okay, saya tinggalkan berpuluh tahun. Ini adalah statistik sesi daftar pengislaman saya kita. Terbaik. Payah saya nak sebut ayat Quran. Ini adalah video-video Sampai dia. kadang-kadang Ini video dia ni. Kenapa Terima kasih. tak boleh nak mengaji sedangkan Tahun 98, 99, 2001, 2002 sampai tahun 2020 tak silap saya. Setakat bulan Mei memang yang Iban, Gadazan, Bidayu, orang asli, orang asing, hingga Cina dan lain-lain semua setakat ni dalam 200. Setakat ni ada 254. Kita orang Ustaz Iqra, Ustaz Dr. Setakat ni Iqra 254. banyak Baik punya. Memang kita akan untuk program baik ni. dalam Ini adalah bahagian pendidikan Islam. orang buat grup Ustaz Pendidikan Iqra Islam dia setiap bulan. paling penting. Nanti ada Ustaz Kita tengok ada Kesultanan Islam Johor. Buku ni memang ada darjah 1, ada darjah 2, darjah 3. Semua terbaik. Ini semua dalam tulisan Jawi. Mungkin saya faham sikit untuk anda tu. Ini Kesultanan Johor moden, memang terbaik punya. Yang ni adalah bendera daerah negeri Johor, daerah setiap negara. Ini adalah buku-buku koleksi buku sekolah agama daripada tahun 92 sampailah tahun 2018 setakat ini. Memang cantiklah gambar ni. Yeah. Baiklah betul. Tapi saya rasa cukup. Baiklah. Saya rasa perbezaan yang ada antara dulu. Oh, yang ni saya ingat ni, buku darjah ni, buku ibadah. Ini tahun tak silap saya tahun 2000
2008 ataupun 2007 tak silap saya sekolah Darjah Hal ni. Memang buku ni memang ada kisahkan ni. Tapi yang buku ni tak ada. Bila tauhid saya ada simpan lagi buku ni. Ada tu tolong. Buku tauhid ni saya ada pernah simpan lagi. Tahun 2008 saya pakai. Memang terbaik punya. Kalau tengok ni muka surat 2008 9 kandungan sebenarnya dimangsungkan. Dia sebelum tahun 2015 dia dah mangsungkan. Sebab ada lagi apa ni? Muka surat tu kat rumah saya memang terbaik punya. Itu yang kita tak boleh nak nafikan. Dan kita akan pusing kita. Kasih sayang bonding dengan keluarga yang dulu. Tapi sebenarnya keluarga Kita berada di pejabat tanah daerah Kulai. Memang terbaik punya. Dan kita akan tonton untuk saya pejabat rasa bahagian dulu. Ni adalah pentadbiran jauh dulu. Tanah daerah Kulai. Baik. Baik. Awak tak ada masuk sini. Sini aja. Okey. Jadi seterusnya Ini buku Pakilin. Johor jilid 1, jilid 3, jilid 4. Mana pergi jilid 2 aku tak tahu lah, tapi apa. Yang ni memang terbaik buku ni. Dalam dewasa. baca apa ni? Apa yang kita letak kepada anak-anak kita, remaja. Remaja terutamanya di Jadi panduan pembayaran duit kereta sekalian, pembinaan 5 2016. Terbaik lah. Baiklah. Yang ni bahagian pengurusan halal. Ini barang-barang dia. Terbaiknya. Terbaiklah barang-barang ni. Saya nak tengok kafe dekat. Boleh. Saya nak tengok dekat. Ini polos-polosnya. Ini beg kulit. Wanita tak bersuci. Yang ni jaket kulit yang tak bersuci. Ini kasut lelaki. Dompet wanita tak bersuci. Ni betul lah. Tapi kalau dompet ni it's okey lagi, benda ni better daripada cilinder ni, memang cantik. Tapi kita kalau Tapi beli kat sini tau. Macam kita Dia nampak. Surat situ nampak jelas. Dia titik 3 yang suka tu kan. Okey. Jangan lupa follow saya follow saya. Terima kasih. Cantik. Dan kita ada bahagian penyelidikan. Penyelidikan yang terbaik. risau tak mana? Ni ada buku-buku ni. Rupiah. Ini buku warta. Dah lama saya tak pernah baca buku ni. Memang terbaik juga. Okey, masih. Okey, masih. Ini tokoh Islam, ada Ismul Sina. Ini pahaman Wahabi dan Syiah. Anda boleh tengok. Baiklah ni. Terbaik ni. Ada tolak. Kita ada penguatkuasaan. Kita alamak. Ini adalah apa ni, bagi penguasaan pasal denayah ke apa. Kita ada ni ada okey, ni pamphlet dia. Banyak juga untuk mali. Okey, masih ya. Ni cantik betul. Dan jangan lupa yang berada di kat rumah ke apa, jangan lupa subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk baik lagi konten-konten baik. Memang terbaik. Ni konten-konten sebenarnya. Ni contoh sebagai contoh penangkapan operasi Syiah. Kita tengok atas. Ini adalah kesalahan di bawah nama Jeneral Syiah. Ini adalah satu dengan macam tu ya. Terbaik. Dan kita ada dekat bahagian pembangunan keluarga Wadatul Sakinah.
Ni pasal ada skim bantuan Kewangan Masyarakat, klinik khidmat nasihat. Ni ada buku pelawat dia. Tapi dulu ada simpan buku Program Keluarga Sakinah, tapi dah tak ada dah. Mungkin buku tu dah lupa tahun 2006 ke 2007, tapi memang terbaik dah untuk ni. Kita juga ada Wakaf UMNO. Memang terbaik ni. Ini adalah program infak warisan. Baik punya. Dia akan buat terbaik macam-macam. Cantik macam itu. Ini ada infak, ada WhatsApp tip. Kita ada Wakaf UMNO juga, tapi ini bahagian card. Dia tengah lukis. Yang belum kes. Ini ada Nasab Mushaf. Ini bahagian Quran. Berada kita tengah buat card memang terbaik punya. Macam cantik macam. Proses menyalin Al-Quran. Oh, proses mengalir Quran. Cantik. Tengok dia menyalin. Dan malam nanti kita akan upload video ni dekat YouTube. Akil Ustaz Nasir, jangan lupa tengoklah. Video ni memang terbaik lah. Ni ada buku Mus'haf Osmani yang sebenar, tapi dia ada terjemahan dia dan hadis yang sahih yang diriwayatkan. 40 features kat sini. 40 features. Dia ada sebab nuzul, ada penerangan tentang ayat-ayat saintifik, dia ada tafsir, ada kata, dan ada 40 feature ciri-ciri yang lain dalam Mus'haf ini. Kemudian Mus'haf Mufid. Okey. Oh, ni buku dia, Al-Quranul Karim. Cantik. Wah, dia panas lagi. Dia ada ni S tu. Ada barcode. Dan dalam muka surat dia pun ada barcode. Okey. Ni tu, misalnya ni kan. Bila kita scan ni, nanti dia akan keluar penerangan, dia keluar video. Dia ongoing. Lepas ni kita akan penuhkan tiap-tiap muka surat ni ada barcode. Okey. Namanya apa, Cik? Ini Mus'haf Mufid. Mus'haf Mufid. Tak. Maksud saya nama Cik. Nama saya? Panggil Muhammad sudahlah. Okey. Ni Musa bukan Musa, ni bukan Mus'haf Osmani Dia tulisan Osmani. Terjemahannya terjemahan bahasa Malaysia. Okey. Itu dia ada 40 ciri-ciri yang menarik dalam sini lah. Okey. Misalnya ni, dekat ni. Boleh buka satu-satu. Okey. Wah, cantik ni. Dia. Wah, cantik. Semua ada. Ini ada perincian 40 hadis dalam Tajwid, topik, terjemahan, tafsir, ringkas, makna kalimat. Okey. Memang terbaik lah. Kereta memang terbaik untuk ni. Ni ada apa ni? Ni ada panduan angka. Ada program Jauhlah 24 dan 26 hari bulan. kat mana? Dekat Masjid Sultan Iskandar. Oh, macam okey. 24 sampai 26. Okey. Kita ada buat program untuk khas untuk Jauhlah bersama Fik. Okey. Jangan lupa kalau dah tonton video saya ni, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Akil Ustaz Nasir untuk banyak lagi konten-konten yang menarik. InsyaAllah kita akan buat yang begitu. Mantap baiklah. Jangan lupa tekan butang lonceng. Tengok ni, buku-buku Al-Quran ni. Dan sekarang ni suasana dekat Dewan Bandaraya Kulai ni memang terbaiknya. Memang tengok suasananya. Tapi memanglah kita akan tengok suasana. InsyaAllah kita akan buat nanti malam nanti kita akan buat video konten tu. Tapi insyaAllah. Tapi sebenarnya kita nak pergi kat Paradise, tapi disebabkan ada majlis macam ni, kita terpaksa tangguhkan dalam majlis tu. Kita kata balik dia. Kita akan lompat sekejap. Tadi kita terlepas kat kawasan ni, kita ke Jabatan Kesihatan Daerah. Memang terbaik ni. Jabatan Kesihatan ni penerangan pasal obat denggi, ini pasal X dengan pemandangan. Itu memang terbaik lah. Itu ada apa tu? Itu punya banner yang kita kata tu, dan ada pemeriksaan darah dekat sini. Memang terbaik lah pemeriksaan darah. Anda boleh tengok pemeriksaan darah yang dijalankan oleh pihak kesihatan. Yang ni adalah ujian TB kalau tak silap saya kalau benda ni. Betul tu. Memang terbaik memang tu.
InsyaAllah kita akan terbaik nanti. Itu. Ya, ini adalah Perbadangan Islam Johor. Anda boleh tengok. Terima kasih. Ini ada tabur bakar. Siapa yang nak tabur bakar, kita akan cuba. Ada buku, ada pamphlet, ada banner. Satu lagi. Malam ni kita akan upload kat YouTube. So siapa yang berada di rumah ataupun di tempat kedai, tempat kerja, jangan lupa subscribe YouTube saya. Ini yang buat yang terbaik lah. Saya akan cuba yang terbaik untuk upload. Takut nanti bila saya upload dia ada macam copyright, tapi sebenarnya itu saya punya video. Tapi walaupun bagaimanapun saya kena berhati-hati dengan muzik. Sebab muzik kalau dia guna apa ni? Dia gunakan yang bukan daripada copyright, dia akan takkan dapat pembayaran waktu tu. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, datang. Okey. Jangan lupa subscribe YouTube saya. Ni ada bakar dia. Okey. Okey, kasih. Nanti malam lagi kita akan cuba. Ini adalah kaunter pemungutan ambil zakat Johor. Yang terbaik. Ini adalah risalah-risalah dia. Sampai di pekarangan Dewan ini, sekali lagi dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan yang masih berada di ini pusat dialisis maupun di dalam Dewan ini untuk penutupan yang telah disediakan oleh pihak Presiden, dan itu juga difahamkan untuk kita menjaga jarak sosial kita. Ini adalah kita bersama dengan berada kita. Nama siapa bang? Boleh tak terangkan pasal pusat dialisis ni? Kejap. Okey, kita bersama dengan berada Aziz sekali lagi. Okey, terangkan. Dialisis sembilan. Saya akan buat dari Islam. Kita ada buat kaful, kita ada buat zakat, kita ada buat dialisis. Oh ya, okey. Terima kasih ya. Beri penangan. Ni dengan dua wanita dengan seorang lelaki kat sini, tapi yang dia punya pilih dengan takaful. So siapa yang nak bolehlah hubungi dia kat sini, ada nombor yang tertera. Dan tak tahulah, mungkin dia orang bagi ke tidak punya pamphlet ni. Aku tak tahu lah. Boleh minta tu? Okey, terima kasih. Ini saya simpan buat kenangan. Banyak ni. Tak boleh nak kira. Sekarang ni memang majlis pembandaran Kulai. Memang cantik tu. Kita akan buat pembandaran. Ya, ni tadi saya tak tahu lah, mungkin akan polo. Polo dia cantik ni. Ini Sukai Harta. Dan ni satu lagi bagi harta yang tu kita akan buat satu. Dan ni ada ini latar belakang penyiaran semula di MPKU. Penyiaran semua pertama ketua ada tahun berapa dia kuat kuasa. Last kita kuat kuasa iaitu tahun kelima, iaitu tahun 2020. Jumlah nilaiannya 2015 dan jumlah pegangan yang ada 93,787. Maknanya latar belakang penyiaran semula tu dah ada 93,000 pada yang kali kelima penyiaran semua. Tapi untuk semua saya akan duduk. Saya tak ada masa nak buat. Tapi kita kan tunggu yang umat majlis besar datang ke sini. Dan ini adalah tak lain tak bukan tamu haji, memang terbaik. Ini kalau nak tengah rekod. Ini adalah tabung haji. Ini kalau ada siapa nak boleh scan je dekat barcode. Anda boleh tonton. Saya basakan. Ini adalah mungkin dia orang tengah buat saringan makan untuk pendaftaran haji. Tapi tahun ni kita cuma dapat 1,000 orang saja untuk pergi tunaikan haji. Tahun depan kita tak tahu berapa jumlah yang sebenar, tapi insya-Allah tahun depan kalau dah tak ada coronavirus tu faham je lah, beribu-ribu yang pergi sana ke Mekah dan Madinah. Tapi tahun ni cuma 1,000 kan tahun ni. Yang jemaah haji datang yang pergi sana 1,000 kan? Oh, okey. Wah, cantik. Tadi yang ni saya tak tahu, mungkin tadi dah Yadin dah pergi dah, tapi saya buat sekali lagi buat penyajian buat kedua lah. Ini adalah buku-buku sirah, buku-buku tokoh-tokoh semua.
Banyak juga yang ni, ada panduan dan bimbingan guru Al-Quran, sistem pusaka Islam, wanita dan cabaran zaman, hentikan polemik negara Islam dan dakwah buku. Dan buku yang paling famous sekarang ni ialah tak lain bukan Sirah Nabawiyah. Memang tak tahu ni harganya kalau ikut pasaran berapa kali ikutkan? 65. Ha? 65. 65. Okey, 65. Sekarang ada diskaun dah. Ha? Diskaun, ada diskaun kat sini. Oh, diskaun. Berapa dapat? RM50 je. Oh, RM50. Okey. Yang ni apa ni? Ni percuma. Wah. Saya, untuk pengetahuan anda semua yang nampak tulisan ni, saya pernah jumpa dia dekat Surau Aliman Losong, Kuala Terengganu. Waktu tu pagi subuh, masa tu dia ceramah agama pasal Wadatul Sakinah agaknya. Memang terbaik. Datuk Zulkifli mari sebelum ni mufti negara mufti wilayah persekutuan, tapi sekarang jadi menteri Jabatan Berhenti bagi Al-Haiwan Agama. Memang terbaik orangnya. Kalau anda tak percaya, anda boleh tonton di Facebook saya, Hakim Syed Nasir. Anda tengok pengalaman saya berjumpa dengan Datuk Zulkifli Al-Bakri. Memang kalau anda tanya pada saya siapa tokoh agama yang anda suka, anda jawab saja Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kerana dia cara penulisannya memang terbaik dan sukses untuk itu. Dan last kita tadi ada masuk tidak ni Yayasan Sejahtera Kulai. Memang terbaik punya. Ini ada gambar-gambarnya. Yayasan Sejahtera Kulai. Terbaik punya. Ini gambar-gambar je. Minta maaf ya. Ya, okey. Jangan rapat sangat, tak nampak. Tak isi? Ya, ada sikit gaji. Kena isi juga? Walaupun ada sikit gaji? Ya. Ya, ni tadi saya dah lalu dah tadi. Bank Islam. Ni tadi saya dah tengok dah tadi. Ini yang ni ada peraduan menang RM10,000. Tak tahulah macam mana nak gunakan ni. So terangkan pada saya macam mana nak menang RM10,000. Boleh tak? Terangkan. Ini dia lebih kepada pembiayaan rumah. Maksudnya kalau tuan ada tak bayar rumah, ada nak beli rumah, kita nak bertanya dan kita kambutan lah. Okey. Tapi ini bukan tu. Okey, terima kasih. Ini masuk dalam ni. Masuk dalam buku ni. Dalam ni lah. Okey, masuknya. Terima kasih ya. Ni ada pamphlet-pamphlet investment, takaful, personal accident. Yang ni ni basic KDI, yang ni tawaruh akaun, yang ni alpha dan itulah alpha. Okey. Ayo. Sini dah. Assalamualaikum. Kita berada di sana kat sini. Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tutqa
bagi sama-sama menyanyikan lagu bangsa Johor. Sayang saya kepada rakyat saya. Dengan menunjukkan kasih cinta kepada lima tuanku, saya menyampaikan salam baginda dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, antara lain pada tahun 2019 dalam usaha nak memperkasakan tulisan Jawi, saya telah berusaha berpihak rakyat negeri supaya tulisan Jawi ini dijadikan satu persatuan yang tetap bagi semua dokumen di bawah beliau hal-hal agama Islam di Johor. Alhamdulillah, permakasaan ini telah pun dilebarkan dan diluaskan pada semua premis dan bangunan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih saudara. Yang umat bagi Hussein Jabandi Musi dan masa hal-hal agama Islam yang Johor, yang umat atau Haji Ibrahim bin Adinin, Kawai Keuangan Negeri, Wakil Rasmi Usaha Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Gubernur Datuk Nasihat Majlis Agama Islam Johor, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Sufi Datuk Haji Samsudin, yang berbahagia kita anggap sebagai perkara biasa-biasa. Tetapi sebaliknya, ancaman pandemik COVID-19 ini telah mengubah banyak keadaan. Selain daripada kita perlulah memahami akan rungutan dan juga kepayahan yang dihadapi oleh masyarakat di bawah sana, di luar sana. Mereka yang hilang pekerjaan, kedai-kedai makan yang tidak dapat lagi diteruskan oleh kerana pengunjung yang terpaksa dapat dikecilkan, dikurangkan. Industri-industri juga terpaksa mengurangkan pekerja mereka oleh kerana import dan ekspor yang biasa mereka lakukan juga terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri dengan kita terpaksa mengurangkan hasil kita, kita terpaksa memberi banyak pengecualian mereka-mereka yang tinggal di projek perumahan rakyat, kita kecualikan bayaran sewanya. Mereka yang menyewa premis-premis,
penjagaan yang dibangunkan oleh pihak berkuasa tempatan juga kita terpaksa kecualikan. Saya tidak boleh bayangkan apakah suasana dan keadaannya apabila moratorium akan berakhir pada hujung bulan September ini. Walaupun pihak bantuan secara bersasar, kerjasama secara bersasar akan terus diberikan. Jadi kita harapkan kepada ketua-ketua keluarga, kepada anak-anak kita, saudara-mara kita, mereka yang ada menggunakan kemudahan-kemudahan perbankan akan dapat segera berbincang dengan institusi-institusi keuangan supaya urusan pinjaman yang dibuat itu dapat diuruskan, agar ianya dapat dibincangkan, agar ianya tidak membebankan. Malah kita menjangkakan bahawa kalau usaha kerjasama untuk hukuman bankrupt ini telah ditingkatkan daripada 50,000 kepada 100,000. Ini semua adalah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk meringankan beban rakyat. Kita memahami kepayahan yang dihadapi dan kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak. Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang berlangsung 2 hari yang lalu, kita juga membincangkan perkara ini. Perbahasan-perbahasan yang dibangkitkan di dalam Dewan Undangan Negeri menyentuh tentang kepayahan yang dihadapi oleh rakyat, termasuklah apabila berlakunya kenaikan cukai tanah baru-baru ini. Langkah awal kerajaan apabila berhadapan dengan COVID-19 ini bagi tanah reserve laju yang dulunya kelayakan itu diberikan kepada mereka yang memiliki tanah tidak lebih daripada 4 hektar, dibenarkan pemotongan cukai sebanyak 50%. Tetapi kemudian kerajaan membuat keputusan segera untuk menaikkan daripada 4 hektar kepada 5 hektar, cukai sebanyak 50%. Itu adalah langkah awal yang dibuat oleh kerajaan yang bertujuan untuk membolehkan kita meringankan sedikit sebanyak bebanan yang dihadapi oleh rakyat. 174 juta telah diluluskan oleh Yang Berhormat Datuk Pegawai Kewangan kita untuk kita jayakan pakej ransangan ekonomi Ehsan Johor. Selain daripada pakej ransangan prihatin, selain daripada pakej bencana oleh kerajaan, menghayati akan bebanan yang ditanggung oleh rakyat di bawah sana. Maka melalui pakej ransangan Ehsan Johor itu, sama ada dalam bentuk bangkol makanan yang diedarkan oleh Majlis Agama Islam, oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat daerah-daerah, usaha yang dibuat, sama ada kita memberi wang tunai, bantuan wang tunai sebanyak RM250,000 dan juga RM500 bagi mereka yang layak dan mereka yang tidak menerima sebarang bentuk bantuan lain. Kita usahakan. Itu adalah beberapa langkah segera yang diambil oleh kerajaan. Dan usaha-usaha ini, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, ianya tidak akan terhenti. Setelah ancaman COVID setakat ini, kita bimbang dengan saudara-mara kita berada di negeri Sabah yang tidak semena-mena berlaku peningkatan yang begitu mendadak. Begitu mendadak oleh kerana kluster-kluster baru yang hadir ke negeri Sabah semalam, mereka yang didapati positif COVID-19. Ini adalah satu keadaan yang membimbangkan. Kerana apa? Kerana kita perlukan supaya sempadan antara Johor dan Singapura ini dibuka segera. Kerajaan setiap hari memikirkan tentang soal life and livelihood, nak diimbangkan. Benar, kita mengutamakan soal keselamatan rakyat, tetapi dalam masa yang sama, kalau ekonomi terus merudum, terus lebih ramai rakyat yang jatuh bankrupt. Hari-hari kita membaca, kita melihat kedai-kedai
perniagaan ditutup. Walaupun tanda-tanda pemulihan ekonomi itu sudah mula menunjukkan satu petanda yang baik, tetapi kita masih lagi berada dalam keadaan yang mana keadaan seperti biasa itu masih belum dapat kembali seperti biasa. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, usaha kerajaan negeri untuk memulihkan ekonomi ini bukanlah usaha yang orang kata sambil lewa. Langkah pertama yang diambil oleh kerajaan ialah apabila membentuk Ibrahim Johor Economic Council. Kita bawa mereka-mereka yang cerdik pandai, anak-anak Johor yang telah terdedah ataupun yang berpengalaman dalam pelbagai bidang di peringkat persekutuan, di peringkat antarabangsa. Kita bawa mereka balik ke Johor, duduk sama-sama, kita berbincang di bawah jawatankuasa Ibrahim Johor Economic Council ini untuk merangka cara mana dan bagaimana ekonomi negeri Johor ini dapat segera dipulihkan. Kerana kita semua sedia maklum bahawa ekonomi negeri Johor ini bukan hanya terkesan dengan kedudukan ekonomi negara kita, tetapi apabila ekonomi negara jiran kita Singapura terjejas, kita di Johor juga akan turut terjejas sama. Ini berarti bahawa negeri-negeri lain hanya terkesan sekali sahaja, tetapi kita akan terkesan dua kali, yang menjadikan negeri Johor perlulah menyusun strategi dan langkah-langkah yang lebih menyeluruh, lebih komprehensif dalam usaha kita untuk mengembalikan semula ekonomi negeri dan juga pendapatan rakyat di negeri Johor. Kita membentuk jawatankuasa Ibrahim Johor Economic Council ini, ada juga baiknya yang kita lihat apabila berlakunya pandemik COVID-19. Kita sudah tidak lagi pergi ke pasar membeli barang-barangan keperluan. Kita menggunakan atas talian berniaga, kita menggunakan atas talian untuk urusan harian kita. Kita membeli makanan kita secara online. Kita membeli barangan keperluan kita secara online. Kita menggunakan online itu sebagai cara kehidupan seharian kita. Maka itu kerajaan negeri terus bergegas, kita membentuk usaha agar kita dapat merangka apa yang saya namakan sebagai Johor Digital, sebagai usaha untuk kita merangka satu pelan induk bagi membangunkan digital Johor ini agar penggunaannya, penglibatannya itu menyeluruh ke semua lapisan dalam masyarakat. Jabatan-jabatan, agensi-agensi dalam kerajaan kita harapkan dalam masa kehadapan ini akan menggunakan sepenuhnya kaedah digital sebagai urusan harian kita. Ini akan dapat kita gemblengkan dengan membangunkan lebih banyak lagi infrastruktur yang diperlukan. Wi-Fi percuma Johor akan kita perluaskan. Bukan hanya kita perluaskan, akan kita pertingkatkan akan keupayaan Johor Free Wi-Fi. Kita akan perbanyakkan lagi asas-asas untuk membolehkan digital Johor ini dapat sampai ke semua lapisan dalam masyarakat kita. Kita harapkan agar makcik Kiah ke ataupun abah kita khususnya akan memberi peruntukan yang banyak kepada kita di Johor. Makcik Kiah juga akan menjaga daripada rumah mereka, sama ada nak jual goreng pisang ke ataupun nak bekalkan apa juga keperluan-keperluan oleh keluarga-keluarga ini dapat dilaksanakan secara atas talian sahaja. Ini akan kita jadikan sebagai agenda besar bagi kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga menyadari apabila kita berhadapan dengan COVID-19 ini, kita perlulah memastikan supaya bekalan makanan
itu mencukupi bagi negeri Johor. Maka program jaminan bekalan makanan menjadi antara 7 ikhtiar yang penting ingin kita laksanakan. 500 juta setiap bulan barangan makanan berasaskan makanan yang diekspor masuk ke negara Singapura. 500 juta setiap bulan. Ini berarti bahawa kita mempunyai potensi pengeluaran makanan yang cukup. Tidak ada sepatutnya rakyat kita yang merasakan bahawa mereka sukar mendapatkan sebarang bentuk item barangan makanan. Walaupun begitu, kerajaan tidak akan mengambil mudah akan keperluan jaminan bekalan makanan. Lebih-lebih lagi pengalaman kita apabila menghadapi COVID-19. Bahawa ada yang menerima bakul-bakul makanan, mereka melihat seolah-olah barangan yang dibekalkan itu tidak seperti mana nilai yang telah diumumkan oleh kerajaan. Mereka merasakan bahawa kalau RM150 yang diumumkan bagi bakul makanan, tapi apabila dia buka makanan ataupun kualiti atau jenis-jenis barang makanan yang dibekalkan itu tidak setimpal dengan harga yang telah diumumkan. Ini adalah merupakan antara beberapa perkara yang perlu segera kita tambah baik. Perlu segera kita tangani supaya masyarakat di bawah sana, orang kata, tidak short change. Apa yang mereka layak terima, apa yang mereka patut terima, maka mereka patut terima. Ini adalah satu perkara yang sewajarnya kita lakukan. Dan itulah agaknya yang menyebabkan Wak Tosrin memikirkan bahawa masyarakat perlu berada bersama-sama dengan Jabatan Agama supaya kita memahami akan peranan dan tanggungjawab jabatan-jabatan ini dalam setiap usaha untuk menjayakan perancangan kerajaan. Bahawa program-program seumpama ini akan dapat memberi kefahaman dan juga kesedaran yang lebih mendalam. Beberapa minggu yang lepas saya menerima sumbangan zakat perniagaan di negeri Johor. Disasarkan bahawa zakat perniagaan dalam keadaan biasa itu mencecah lebih ataupun hampir 300 juta setiap tahun. Tetapi dengan ancaman mungkin COVID-19 ini, pungutan zakat perniagaan masih jauh lagi daripada yang kita sasarkan. Ini berarti bahawa perniagaan yang ada berhadapan dengan cabaran yang amat berat. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah keadaan dan kedudukan kita di Johor ini membolehkan kerajaan memikirkan cara mana dan bagaimana kita dapat membantu rakyat yang menghadapi kepayahan dan kesusahan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita berpeluang untuk memikirkan cara mana dan bagaimana, apakah usaha yang supaya mereka dapat kita ringankan beban yang mereka tanggung. Bukan itu sahaja, usaha-usaha untuk memperbaiki dan menambah baik, membina baru sekolah-sekolah agama di Johor ini akan diteruskan. Pihak Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ yang dipertanggungjawabkan untuk membina sekolah-sekolah agama ini akan kita teruskan. Tidak ada yang kita tangguhkan pembinaannya. Saya juga telah mengambil usaha untuk mendapatkan perkenan Kebah Duli Tuanku agar 2 asrama kita yang berada di Mesir dan Jordan untuk membantu pelajar-pelajar kita di sana. Asrama tersebut berdasarkan laporan daripada Jabatan Kerja Raya Johor yang pernah 2 tahun lalu membuat lawatan ke sana,
merupakan asrama yang dalam keadaan yang amat memerlukan penambahbaikan. Kedua-dua asrama di Mesir dan Jordan ini saya persembahkan pada Puah Duli Tuanku dan telah pun diperkenankan agar kedua-dua asrama ini segera kita naik taraf dan kita tambah baik akan keadaan. Dari negeri-negeri lain asrama mereka katanya jauh, cantik dan indah. Tetapi asrama yang diuruskan oleh kita di Johor ini perlulah sangat ianya dinaik taraf, dan saya harap kita akan segerakan usaha ini dan tanpa berlengah-lengah mungkin sebelum akhir tahun kita dah mulakan kerja untuk menambah baik keadaan di Mesir dan juga di Jordan. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak Jabatan Agama Negeri Johor, khasnya kepada pengurusi Jabatan Kuasa Ahli-Ehwal Agama Islam Johor, Wak Tosrin, kerana telah mencetuskan idea yang baik, dan saya yakin dan percaya bahawa rakyat di luar sana akan nikmati, akan mendapat faedah daripada hari terbuka yang dianjurkan pada hari ini. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama Alhamdulillah, nampaknya majlis apa ni? Hari terbuka Al-Ehwal Islam bagi daerah Johor telah tamat sempurnanya. Jadi alhamdulillah pada semua yang menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa apa yang saya cakap pada anda semua, jangan lupa like dan subscribe Hakim Syed Nasir. Nanti jangan lupa malam ni kita akan upload video tu pada malam ni juga, dan mereka semua yang ada kat sini insya-Allah kat sini jangan lupa like dan subscribe YouTube saya Hakim Syed Nasir untuk banyak lagi konten yang baik. Insya-Allah kita akan jumpa lagi semua. Bye bye. Kita akan jumpa lagi